Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Tia, kepada Kak Rozi, kepada seluruh tim pasukan yang bertungkus lumus daripada Rumah Ngaji Johor. Terima kasih, dan saya mengalu-alukan keseluruhan para pelajar, hampir 20 orang lebih yang menjadi tetamu kepada majlis Al-Quran pada petang ini. Mudah-mudahan diberikan barakah dan diberikan rahmat dan diberikan keampunan sebanyak-banyaknya kepada kita, hasil daripada majlis yang kita menyatakan komitmen untuk terus memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah pesan-pesan yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita, yang mudah-mudahan kita dapat mengubah beberapa kelemahan-kelemahan yang sudah kita lakukan dalam hidup, dan semoga hidup kita dengan Al-Quran memandu kita kepada kehidupan yang benar-benar mengikut tujuan kita diciptakan. Tuan-tuan, puan-puan, barangkali akak-akak, ya, adik-adik yang ada pada sidang Zoom pada petang ini, juga yang mengikuti di Facebook, di IG, kita akan mengambil kisah daripada surah Ibrahim, iaitulah surah yang ke-14, ayat 9 hingga 15. Kita akan ambil beberapa pengajaran dan saya akan berkongsi 7 pengajaran atau 7M. 7 pengajaran atau 7M. Untuk memudahkan ingatan, saya buat huruf M lah. Tetapi sebenarnya pengajaran itu tidak terbatas. Cuma kerana masa kita terbatas, yang sempat saya kongsikan adalah 7. Tetapi kalau puan-puan, rakan-rakan semua berbincang lagi, ada partner pula kita bersembang, ada WhatsApp group majlis Al-Quran pula yang kita kembangkan perbincangan, maka anda akan dapati Al-Quran tidak membataskan kepada anda pengajaran, sentiasa ada pengajaran-pengajaran lain akan diperolehi. Surah yang akan menjadi perhatian kita ini adalah surah Ibrahim. Ayat yang akan kita beri perhatian adalah muka surat 256 Al-Quran. Ya, kalau My Quran Time tu edisi 256 lah, ya, lambat lagi lah, ya. Tetapi surah yang akan kita fokus ini adalah surah yang ke-14 dalam Al-Quran, muka surat 256 dan 257. Kalau anda buka Al-Quran 256 hingga 257. Dan untuk makluman, surah ini adalah surah Makkiyah. Surah ini diturunkan kepada Nabi SAW sebagai surah yang ke-72. Maksudnya surah ini adalah surah yang ke-72 daripada 90 surah atau 86 surah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Dalam bahasa mudahnya, surah Ibrahim antara surah-surah yang akhir turun kepada Nabi SAW menjerang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Suasana kisah yang bakal kita lihat ini juga adalah suasana para rasul yang melakukan apa dua cara untuk menyelamatkan akidah kaumnya, namun di akhirnya respon daripada kaum berkenaan adalah, kalian semua keluar daripada tanah air kami. Ini memang isyarat kepada musibah yang menimpa Nabi di Mekah. Selepas 13 tahun dakwah dilakukan, kesudahan yang dilakukan oleh kaum Nabi sama dengan kaum yang diceritakan dalam ayat 9 hinggalah kepada ayat ke-15. Baik, untuk makluman, dalam surah Ibrahim ini ada pelbagai kisah, tetapi yang akan kita beri perhatian adalah kisah perjuangan para rasul. Untuk makluman, ya, semua akak-akak, puan-puan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para ulama telah menyatakan bahawasanya hadis ini daripada silsilah as-sahihah, pendek kata hadis sahih, bahawasanya daripada Abi Dzar bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kam al-mursalun? Wahai Rasulullah, ada berapakah orang Rasul? Lalu Nabi menjawab, 300 wa bid'atu ashar.
jamman ghafiran. Dalam bahasa mudahnya, lebih daripada 300 orang jumlah para rasul. Maka kita ambillah angka jumlah tentera Badar, katakan, iaitulah 313. Dan Nabi ditanya lagi oleh Abu Dhar Al-Ghifari, dan berapakah pula jumlah para anbiya? Maka Nabi SAW menjelaskan, 124,000 124,000, dan daripada 124 itu adanya 313 jumlah para rasul. Daripada hadis ini fahamlah kita bahawasanya nabi-nabi itu ramai, dan sekelintir daripada mereka mendapat kelebihan menjadi rasul. Dan Abu Dhar bertanya tentang Al-Mursalun. Maka kisah yang bakal kita kupaskan di sini adalah membabitkan rusuluhum, membabitkan rasul-rasul yang terpilih dari kalangan nabi-nabi. Apakah beza nabi dan rasul? Al-Quran memberitahu perbezaan. Para ulama membincangkan apakah beza para rasul dengan para anbiya. Di antara bezanya adalah rasul apabila diutuskan majoriti kaum kafir. Nabi bila diutuskan masih ramai yang muslim, baki lagi hati mereka barangkali imannya lemah dan adanya orang-orang munafik. Jadi kita belajar di sini, rasul dengan nabi adalah dua perkataan berbeza. Surah Ibrahim ayat 9 hingga 15 memaparkan kisah rasul-rasul yang hadis sebut tadi jumlahnya terbatas, lebih kurang 300 lebih atau 313. Apakah kualiti mereka? Kualiti mereka adalah mereka benar-benar bersiap sedia dengan majoriti daripada kaum mereka, keluarga mereka adalah orang-orang yang menentang habis-habisan wahyu Nabi, terang-terang mengungkapkan kekufuran. Tetapi apabila Nabi diutuskan, cabarannya tidaklah sehebat cabaran seorang rasul, kerana majoriti masih lagi muslim. Tetapi ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Jadi ada beza ya ayuhan nabi dengan ya ayuhan rasul. Jadi mari kita perhatikan sepintas lalu ayat-ayat bersama makna kepada setiap ayat. Lepas kita lalu ayat-ayat ini, barulah kita akan keluarkan dalam 7M ataupun 7 pengajaran boleh kita belajar daripada kepribadian para rasul yang terserlah dalam ayat-ayat ini. Untuk makluman, saya menulis satu buku Menggapai Bintang, terbitan Iman Publication, boleh dapatkan di Shopee Paradigma Ibrah, untuk memperoleh karya sederhana saya ini. Jadi apa yang bakal saya kupas memang tak akan lagi daripada buku ini. Kalau mahukan bacaan lanjut boleh dapatkan di pasaran atas talian ataupun online. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Lebih kurang ayat yang ke-9 ini memberitahu para rasul sudah diutuskan kepada kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan kaum-kaum selepas itu yang kita tak tahu. Rupa-rupanya ada banyak lagi kaum-kaum yang diutuskan para rasul, tetapi cerita mengenai peradaban mereka tidak sampai kepada telinga kita dan tidak masuk ke dalam buku teks sejarah kita. Hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui adanya kaum-kaum lain. Ada 1001 kaum
selepas kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud. Dan hanya Allah Ta'ala sahaja tahu siapakah 313, siapakah rasul-rasul. Al-Quran menyebut barangkali 25 nama sahaja. Kalangan mereka ada yang rasul, kalangan mereka ada yang nabi sahaja. Tidak semua nama-nama yang kita hafal itu rasul. Ada kalangan mereka nabi, maknanya diutuskan kepada kaum yang majoriti menyembah Allah, tidak menyembah berhala, tetapi bermasalah dalam hati mereka. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Dan bila para rasul ini datang kepada kaumnya telah respon dengan menutup tangan mereka ke dalam mulut mereka. Apa maksud kaum-kaum ini tutup mulut mereka? Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Para ulama memberikan pelbagai tafsiran, maka saya simpulkan ada 3 makna yang saling melengkapkan pada ayat faraddu aydiyahum fi afwahihim. Adapun yang pertama adalah tutup mulut untuk mengisyaratkan betapa mereka memandang nabi-nabi ini dengan pandangan jijik. Allahu Akbar. Tutup begitu seolah-olah benda busuk datang. Mereka cuba nak tunjukkan protes. Mereka cuba nak tunjukkan penentangan. Mereka cuba nak tunjukkan kebencian. Disgusting. Mereka cuba nak tunjukkan apa yang nabi-nabi ini seru adalah sesuatu yang tidak mahu didekati. Yang kedua, para ulama mentafsirkan tutup mulut di sini bererti mereka menyuruh nabi-nabi ini berdiam diri. Ini kan letak jari di mulut. Itu yang kedua. Yang ketiga, faraddu aydiyahum fi afwahihim bermakna mereka tutup mulut kerana ketawa terbahak-bahak. Mereka menutup mulut kerana ketawa terbahak-bahak sampai nak keluar isi perut. Yang keempat, mereka meletakkan jari mereka di mulut untuk berkata, jangan ikut manusia ini, jangan ikut orang tua ni. Mereka memikrofonkan mulut mereka dengan cara begitu. Keempat-empat makna ini ada dalam kitab-kitab tafsir dan ia boleh menggambarkan kepelbagaian respon negatif yang ditampilkan oleh kaum nabi-nabi ini. Tuan-tuan, kita kena ingat, Allah Ta'ala tidak menyebut kisah Nabi dalam ayat 9 ini merujuk kepada Nabi-Nabi tertentu. Inilah satu kisah di dalam Al-Quran di mana Allah Ta'ala menjelaskan apa menimpa 313 Rasul dalam hanya satu paparan cerita. Allah Ta'ala tidak menyebut dari Nabi pertama hingga Nabi yang ke-313. Allah Ta'ala paparkan apa menimpa seluruh para Rasul. Allah Ta'ala memaparkan dakwah seluruh para Rasul, walhal mereka berada di lokasi yang berbeza-beza dan mereka diutuskan pada zaman yang berbeza-beza. Tetapi Allah Ta'ala bila menceritakan perjuangan mereka, subhanallah, Allah Ta'ala melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Allah Ta'ala menggambarkan dalam satu cerita, tetapi menggambarkan perjuangan seluruh para Rasul, walau berbeza tempat dan berbeza masa. Sebenarnya apa yang dihadapi oleh Nabi-Nabi ini perkara yang sama. History always repeat by itself. Kita sangka bila baca ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12, ia merujuk kepada rasul-rasul tertentu. Sebagaimana dalam Quran Allah sebut cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Allah sebut secara khusus Nabi berkenaan diutuskan kepada siapa, pada zaman bila. Tetapi dalam surah Ibrahim ada keistimewaan. Allah melaporkan apa menimpa seluruh para Rasul. Seluruh para Rasul. Tetapi dengan hanya satu paparan. Bermakna dalam cerita ini semua Rasul-Rasul berkongsi cerita yang sama. Kalau anda diberikan kesempatan untuk bertemu dengan seluruh para Rasul, sebagaimana Nabi SAW diberikan kesempatan untuk bertemu dengan arwah para anbiya di Masjid Al-Aqsa,
mengimamkan para anbiya. Saya membayangkan agaknya apa yang Nabi sembang-sembangkan dengan 124,000 para anbiya. Apa yang agaknya Nabi bersembang dengan seluruh 313 orang Rasul. Subhanallah, nikmat dapat bertemu dengan Rasul-Rasul dalam satu perhimpunan. Padahal roh para Rasul ini meninggal dunia pada tarikh yang berbeza-beza. Kerana mereka diutuskan pada masa yang berbeza-beza. Malam yang agung berkenaan, malam Mi'raj dan Isra', Nabi dipertemukan dengan seluruh para anbiya. Nikmat apakah yang lebih besar daripada nikmat bertemu dengan tokoh-tokoh hebat dalam waktu yang serentak, yang dahulunya anda dengar Jibril membacakan kepada anda cerita-cerita mereka, tetapi malam itu anda bertemu dengan Nabi Nuh, sampailah kepada Rasul yang bernama Nabi Isa bin Maryam. Mana tak seronok Nabi SAW? Dan agak-agaknya apa Nabi sembang, apa Nabi bercakap dalam waktu yang sangat terbatas sebelum diangkat naik ke langit pertama. Jadi seolah-olah kalau anda bersembang dengan para Rasul, dan mudah-mudahan kita dapat nikmat berkenaan di syurga nanti, dapat mencari mana Nabi Nuh, dapat mencari mana Nabi Hud, dapat mencari mana Nabi Saleh. Kalau anda mendengar cerita dan luahan hati budi mereka, pasti kesemua mereka akan berkongsi diari catatan yang sama. Masa saya diutuskan dulu, diorang tutup mulut diorang. Masa saya diutuskan dulu, saya menyuruh mereka agar Allah ampunkan dosa mereka. Masa saya diutuskan dahulu, satu orang Nabi share macam tu, anda pergi kepada Nabi yang kedua, dia share benda sama. Anda pergi kepada Nabi yang ketiga, dia share benda sama. Anda pergi kepada Nabi yang ke-313, anda mendapati ada poin yang sama. Dan poin yang sama itulah dirakamkan Allah dalam surah Ibrahim. Benarlah kata Said Qutb rahim, wal
فلنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Dan mengapa menjadikan kamu kembali kepada agama kami. Saya baca terjemahannya ada kesilapan. Kami akan buat apa cara, sama ada kamu get out, keluar daripada negeri ini, atau kamu kembali kepada agama kami kalau mahu stay di sini. Lalu Tuhan mewahyukan kepada para rasul, kami pasti akan membinasakan orang-orang zalim ini. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Dan kami pasti akan menempatkan kamu, wahai para rasul, selepas kebinasaan mereka di negeri-negeri itu sendiri, selepas mereka dimusnahkan oleh kami. Demikianlah orang-orang yang takut kehadratku dan takutkan ancamanku. Ayat terakhir, وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Dan mereka para rasul berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan. Lalu binasalah semua orang-orang yang keras kepala lagi berlaku melampau batas. Sadaqallahul azim. Ya, itulah lebih kurang ayat 9 hingga ayat 15 sekarang. Daripada ayat yang kita bacakan ini, tuan-tuan, mari kita keluarkan 7 pengajaran untuk dipraktik dan diamalkan dalam kehidupan. Pertama sekali, N adalah mesra. Mesra di sini bermaksud para rasul telah menghadapi kaum mereka dengan penuh kasih sayang, tiada sedikit pun kebencian. Perhatikan, Allah menyebut banyak kali perkataan rusuluhum. Lihat ayat 9, jumpa tak perkataan rusuluhum? Lihat ayat 10, jumpa tak perkataan rusuluhum? Lihat ayat seterusnya 11, ada tak perkataan rusuluhum? Lihat ayat seterusnya ayat 13, ada tak perkataan rusuluhum? Jadi kalau kita kirakan, ada 4 kali Allah Ta'ala menyebut rusuluhum. Allah tak sebut rusuluna. Maksudnya apa? Kami utuskan rusul, para rasul, yang mereka, yakni kaumnya, sepatutnya memandang rusul-rusul ini sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan mereka. Kerana rasul-rasul ini mendekati mereka dengan penuh cinta, mahu supaya akhirat mereka selamat. Para rasul, Allah Ta'ala kata mereka milik kaumnya, rusuluhum. Allah boleh menyebut rusuluna, tetapi Allah Ta'ala menyebut rusuluhum, seolah-olah rasul dengan kaumnya tidak boleh dipisahkan, hingga 4 kali. Bermakna para rasul attachkan diri mereka dengan kaum mereka. Walau besar macam mana pun dosa dilakukan, mereka tidak pernah marah dan tidak pernah merajuk, tidak pernah untuk mahu meninggalkan kaum mereka. Rusuluhum, para rasul ini meletakkan diri mereka sebagai problem solver. Mereka sanggup makan, mereka sanggup minum, asalkan dengan cara tersebut mereka dapat bercakap dan ada peluang untuk berdakwah. Kalau sampai 4 kali Allah Ta'ala menyebut rusuluhum, rusuluhum, ini menunjukkan para rasul punyai tahap
kemesraan dalam berdakwah yang sangat tinggi. Mereka bukan bercakap seperti makhluk asing yang beruzlah tiba-tiba memunculkan dirinya. Mereka bukan bercakap dalam keadaan seperti malaikat yang tidak dikenali tiba-tiba memunculkan dirinya. Para rasul akan mengambil masa yang lama duduk dalam masyarakat, memahami punca jadi masalah akidah ni. Mereka bersembang, mereka duduk, rusuluhum. Allah Ta'ala menggambarkan kasih cinta para rasul. Mereka bukan bercakap tanpa kajian dan data. Mereka bukan bercakap tanpa memahami uruf masyarakat. Mereka mengiktiraf apa yang menjadi kecintaan masyarakat waktu itu. Mereka bercakap, para rasul akan bercakap dalam keadaan memahami, ya, apakah favorite, apa benda yang disukai, apa benda yang tak disukai. Makna katanya para anbiya ini adalah human scientist yang tahu psikologi, yang tahu macam mana nak kecek dengan orang-orang macam ni. Kalau orang asing mereka tak faham. Para rasul bukan orang asing. Allah melantik para rasul daripada kaum itu sendiri, supaya bahasa dia bila bercakap, kaum tak boleh bagi alasan. Dan kaum sendiri akan berkata, kami kenal orang yang bercakap tu 40 tahun kami kenal dia, bukan orang asing pun. Sebelum dia buka mulut, kami tahu dah perangai dia. Dia orang yang tak pernah ada masalah kejujuran, orang yang jujur, orang yang bagus perangai, orang yang menggunakan kewarasan fikiran. Takkan berkata para rasul ini, ya, cakap tak serupa bikin. Sebelum mereka menjadi rasul, ya, sebelum mereka menjadi rasul, mereka sudah dikenali karakter dan hati budi mereka. Para rasul berjalan di pasar-pasar, yamshuna fil aswaq. Bukan mereka menyucikan diri mereka. Mereka sanggup pergi ke pasar, beri keperluan, menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan diorang. Mudah-mudahan dengan pergi ke pasar, adalah peluang sambil beli ikan tu, boleh bercakap, boleh berdakwah. Nabi Nuh alaihi salam memilih untuk duduk dengan kaumnya, seolah-olah, ya Allah tolong bagi peluang aku duduk dengan manusia ini. Jangan timpakan apa-apa selagi aku hidup. Dan sedar tak sedar, hari ke hari, 950 tahun Nabi Nuh duduk dengan kaumnya. Tiba-tiba datang perintah Allah, stop berdakwah, bina bahtera, kaummu akan dimusnahkan Allah. Tidak ada pertambahan bagi orang-orang beriman. Yang kafir kekal kafir, yang beriman kekal beriman. Stop it, cukup untuk berdakwah. Mana Nabi Nuh tak rasa kecewa? Mana Nabi Nuh AS tak rasa bersalah? Ada sesuatu yang tak kenakah wahai Allah, hingga engkau menghentikan aku berdakwah? Lalu surah Nuh melaporkan, apa yang tak kena wahai Allah? Inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. I'm doing my best. Selagi aku hidup, aku nak selamatkan manusia. Kita macam mana tuan-tuan? Kita ajar anak kita beriman dengan rukun iman yang keempat, kan? Kita ajar anak kita beriman dengan rukun iman yang keempat. Kita ajar pun sebenarnya takkan hafal nama-nama Nabi je. Kita ajar anak kita hafal nama Nabi je ke? Sepatutnya bila kita ajar anak-anak kita rukun iman yang keempat, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, kita kena rujuk surah ni. Ajar anak satu benda, perangai kamu ada tak perangai Nabi-Nabi? Ada tak mesra dengan orang? Ada tak bercakap dengan orang dalam keadaan wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tusa'ir khaddaka linnas, bercakap dalam keadaan tidak berpaling. Kerana pendakwah yang sebenar akan menghadapi kesemua jenis golongan. Bukan hanya mendekati orang-orang yang dah baik keislamannya, dia sanggup pergi kepada orang-orang yang memang langsung tidak beragama dengan pandangan mesra. M yang pertama. M yang kedua, tuan-tuan, kita belajar, ya, daripada M yang kedua adalah memilih perkataan. Kita akan dapati para rasul sangat bijak memilih perkataan. Mereka cuba menyusun perkataan hingga boleh mempengaruhi cara fikiran. Jadi ada banyak benda kita nak bincang, tapi cukuplah saya nak kita fokus kepada perkataan fatir. Ayat 10 ada perkataan fatir. Daripada banyak-banyak nama Allah, seluruh para rasul akan menyebut nama fatir.
Para rasul pergi kepada kaum dengan pelbagai bahasa, ya. Bukan semua para rasul pergi dengan bahasa Arab. Kerana kaum mereka, bahkan lidah para rasul tidak semuanya orang Arab. Setiap kaum ada bahasa masing-masing. Para rasul pergi dengan bahasa kaum masing-masing. Tetapi bila mereka menyeru kepada Allah, para rasul akan memperkenalkan fatir dalam bahasa masing-masing. Menariknya, selepas para rasul menyebut afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, selepas para rasul memperkenalkan Allah itu fatir, pencipta langit dan bumi, tiba-tiba para rasul mengaitkan dengan pengampunan dosa. Fatir, pencipta langit bumi, yad'ukum liyaghfira lakum. Dia menyeru kamu, memanggil kamu, mengetuk-ngetuk pintu hati kamu untuk kembali kepadanya agar dia dapat mengampunkan dosa-dosa kamu sebahagian. Soalan saya adalah, kenapa keampunan dikaitkan dengan nama Fatir? Bijak para rasul ini. Mari kita fahami apakah itu makna Fatir. Fatir adalah mencipta sesuatu yang mana hasil penciptaan tidak sama dengan yang lain-lain. Kalau Khaliq, anda mencipta sesuatu dan anda akan dapati apa yang dicipta sama dengan yang lain-lain. Sebagaimana manusia yang dikurniakan Allah, ya, akal, pendengaran, penglihatan, kerana semua manusia yang diciptakan Allah, Khaliq, bashar, mempunyai persamaan antara satu sama lain. Tetapi bila ada perbezaan, Syahari Abdul Rahman tak sama dengan Hafiz contohnya, Kak Rozi ada persamaan dengan Tia kerana kita semua dikurniakan penglihatan, pendengaran. Tetapi mesti ada beza antara Kak Rozi dengan Tia, antara Puan Zaidah dengan Puan Utin Mardiana, ada beza. Jadi bila Allah Ta'ala mencipta kita dengan perbezaan antara satu sama lain, ada sesuatu pada anda yang tidak ada pada orang lain, ada sesuatu pada saya yang tidak ada pada orang lain, itu nama Allahnya adalah Fatir. Fatir, Aidul Fitri, kembali kepada keadaan anda yang baru, fitrah, yang tidak. Oh, saya pun kena mute. Teringat pula rasul-rasul ditutup mulutnya. Tak ada gurau je. Gurau je Tia, yang jangan ambil hati gurau je. Okey, tak ada gurau je. Apa tadi kita berada pada Fatir. Fatir ni maksudnya penciptaan yang berbeza antara satu sama lain. Allah Ta'ala buat sesuatu yang berbeza, maknanya ada potensi masing-masing. Ada benda baru yang tak ada pada yang sebelumnya. Subhanallah. Dan tiba-tiba para rasul selepas menyebut Allah Ta'ala mencipta langit, mencipta bumi dengan perbezaan potensi, langit ada kelebihan yang tak ada pada bumi, bumi ada kelebihan yang tak ada pada langit, tiba-tiba ya Allah Ta'ala, maaf, para rasul berkata, Allah mahu mengampunkan kamu, wahai kaumku. Walau segunung dosa sekalipun, Allah boleh mengampunkan dosa kamu dan memanjangkan umur kamu, wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Rupa-rupanya pengampunan, rasul-rasul sebut pengampunan selepas sebut Fatir, kerana bila anda bertaubat, Allah memandang anda sebagai insan yang baru, seolah-olah anda di masa lampau, ya, tidak diungkitkan lagi. Fatir adalah yang dihasilkan punyai perbezaan daripada yang sebelum-sebelum. Fatir, yang dihasilkan, yang diciptakan berbeza sama sekali dengan yang pernah dihasilkan sebelum ni. Bila anda diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan Allah kepada kita adalah pandangan seperti orang yang baru dilahirkan, yang tidak ada sebarang dosa dan noda, punyai bakat baru dan usah bercakap dan mengungkit perkara yang dah berlalu. Kamu benar-benar baru. Subhanallah, kan cantik tu.
Fatir digandingkan dengan Ghafir. Ini contoh betapa bijaksananya para rasul memilih perkataan. Banyak lagi saya nak urai, tetapi kita fokuslah pada setiap M tu satu perkataan daripada ayat-ayat berkenaan. So dapat 2M. Yang ketiga, M yang ketiga adalah kita akan dapati para rasul ini punyai sikap mendengar yang teliti. Seorang pendengar yang sangat teliti, seorang yang memberi telinga dengan baik kepada apa yang disebut oleh mad'u. Sebagai contoh, perhatikan ayat 10 ini, di mana kaumnya telah respon, kamu manusia macam kami, yang cuba nak halang apa yang mak ayah kami telah wariskan kepada kami. Datangkan kami mukjizat, sultan, baru kami percaya. Okay, perhatikan. Kaum telah respon dengan 2 poin penting. Yang pertama, basyarun. Yang kedua, sultanun. Kalian ni basyarun macam kita orang. Kalian tak ada nampak sebarang kelebihan. Kerja kalian adalah menghalang apa yang mak ayah kami suruh kami lakukan. Yang kedua, kalau kalian benar dan mak ayah kita orang tak benar, datangkan kepada kami sultan. So ada 2 keyword penting, basyarun dan sultan. Isu basyarun dan isu sultan. Tiba-tiba para rasul apabila menjawab, mereka jawab basyarun dulu dan mereka juga jawab sultanun. Nampak tak? Maksudnya para rasul mendengar dengan teliti apa respon diorang, dan para rasul menggunakan word diorang untuk dijawab dengan kemas dan tepat. Oh, kalian kata kami manusia macam kalian. Baiklah, kami memang manusia macam kalian. Cumanya, tengok. Ini menunjukkan para rasul mendengar. Betapa ramai para pendakwah yang tidak mendengar dengan teliti apabila mad'u mengadu masalah. Ya, lalu apa yang dicadangkan kepada mad'u adalah cadangan-cadangan yang tidak masak, separuh masak ataupun tidak matang. Bila orang tanya soalan, kita kena dengar dengan teliti. Sebagai contohlah, saya kongsikan sedikit tadi di Kementerian Multimedia Komunikasi. Satu orang puan bertanya soalan, ya, Ustaz, benarkah sejahat-jahat jin adalah sebaik-baik manusia? Saya pun respon, sejahat-jahat jin sebaik-baik manusia. Begitu ke puan? Maksudnya, soalannya, saya repeating. Sebab saya nak pastikan kehendak soalan difahami. Kadang ada yang tanya soalan yang bersifat masalah, bukan ilmu, tetapi masalah rumah tangga. Ustaz, saya punya suami ni jarang balik rumah kecuali lewat malam lah Ustaz. Dan bila balik pula anak-anak tak sempat jumpa. Saya respon, suami akak balik lewat pukul berapa tu dan tak jumpa anak-anak langsung, walau 5 minit tak jumpa langsung. Nampak tak? Kita jangan terus respon. Kita ambil word beliau untuk lebih memahami. Barat kata istilah ini adalah seek to understand then to be understood. Cuba memahami sebelum memahamkan. Jangan cakap lagi selagi tak faham masalahnya apa. Jadi kualiti ni sebenarnya kualiti para anbiya. Bila mereka boleh petik balik 2 word, basyarun dan sultan, ini sudah cukup menunjukkan para anbiya mendengar dengan teliti. They are rephrasing. Mereka sedang menyebut balik word berkenaan untuk tujuan, okey, kamu kata kami manusia. Baik, kita ambil point. Kita manusia, betul? Kami tak lafi, kami manusia. Innahnu illa basyarum mithlukum. Benar, kamu benar dalam apa kamu kata. Tetapi Allah Ta'ala mengurniakan kami kelebihan yang tidak dikurniakan kepada kalian. Jadi minta maaf cakap, kami ada sedikit kelebihan. Jadi ambil poin diorang.
Ya, tetapi ambil poin diorang, lalu kita corak dalam bentuk acuan kita. Ya, dan dalam poin sultan. Wa ma kalana an na'tiyakum bisultan. Saudara-saudari ada sebut pasal mukjizat tadi, okey baik. Mukjizat ni macam ni. Betul, mukjizat ni penting. Kalau berlaku kita mudah beriman. Tetapi kami nak terus terang, kami tak mampu mendatangkan mukjizat. Kami boleh minta tapi Allah yang menentukan. Kami terbatas. Subhanallah. Kalau pendakwa dapat mengaplikasikan empathic listening, mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk bersimpati. Ada orang madu'un luah saja masalah, oh kesiannya kamu, semoga Allah menguatkan kamu. Entah-entah yang salah sebenarnya bukan orang lain. Dalam luahannya barangkali dia menyalahkan orang. Dan kita bersimpati, maknanya kita bias daripada awal. Kita tidak objektif. Kita dah memihak kepada dia. Walau kalau kita dengar betul-betul real problem dan bukan presented problem, barangkali kita akan kata, minta maaflah saya tegur awak sikit. Lepas saya tahu cerita tadi tu, bila awak sudi kongsi, saya rasalah pandangan saya, minta maaf. Atas rasa kawan saya nak cakap ni, saya sayang kat awak ni. Awak tak sepatutnya buat macam tu. Bila kita empathic listening, bukan sebaliknya mendengar untuk bersimpati, dengar betul-betul untuk faham masalah, barangkali yang ditegur bukan orang lain, dirinya sendiri. Kita akan benar-benar jadi kawan yang memberi nasihat. Nabi Yusuf, bila dua orang kawan mengadu masalah mimpi, baginda dengar dengan teliti. Kamu mimpi bawa roti dimakan burung. Kamu bawa anggur perah depan raja, sediakan minuman. Okey, got it? Itu presented problem. Tetapi real problem adalah salah seorangnya akan mati dan I must do something untuk dia mati dengan la ilaha illallah, because that is the real problem. Masalah paling besar, kadang madu'u tak tahu dia ada masalah tertentu, tetapi masalah yang lebih besar dia tak nampak. Kita selaku pendakwah kena nampak masalah yang lebih besar di sebalik masalah yang diluahkan. Orang tanya barangkali, ustaz, macam mana hukum? Banyak masyarakat akan bertanya, apa masalah hukum? Apa hukum kalau kita berwuduk contohnya tak sampai betul-betul dekat lengan? Itu soalan, tetapi pendakwa yang bijaksana, dia takkan menjawab sekitar apa yang sah, apa yang tak sah. Dia akan pergi beyond daripada itu, seperti kenapa kita kena berwuduk sebelum kita solat? Apa agaknya yang Allah Ta'ala nak didik di sebalik berwuduk sebelum solat? Bukannya ada kotoran pun pada kaki berkenaan, bukannya tangan kita memegang apa-apa najis sekalipun, tetapi kena cuci muka, kena cuci, kena kumuh. Kenapa agaknya? We can go beyond presented problem. Dan manfaatnya adalah orang tu bukan setakat tahu sah tak sah, bahkan orang tu tahu apa falsafah di sebalik melalukan air ke tubuhnya. Subhanallah. Ini M yang ketiga. M yang keempat, M yang keempat adalah merendah diri. Merendah diri. Begini. Tuan-tuan tengok ayat 11 ni. Allahu Akbar. Para rasul bila dikatakan kepada mereka oleh kaum mereka, kamu manusia macam kami, berjalan dekat pasar macam kami, makan minum macam kami, bukan jenis berjalan atas air, terbang di udara, tak keluar cahaya daripada wajah terang benderang. Bagi tahu kami macam mana kami nak beriman. Kamu tak ada tanda-tanda pelik. Kami minta kamu turunkan mukjizat, kamu tak bawa turun. Macam mana kami nak percaya? Hello, macam mana kami nak percaya? Seolah-olah begitu. Begitu respon kaum ni. Dengan tenang, para rasul berkata, kami manusia benar, kami manusia macam kalian. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Tetapi Allah telah memberikan anugerah kepada sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Poin saya, kenapa nabi-nabi ni tak kata walakinallaha yamunnu alaina, tetapi nabi-nabi ni kata walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Saya menjangka rasul-rasul ni akan berkata, ya kami orang biasa,
macam kamu, tetapi kami dikurniakan kenabian. Maksudnya dalam kurungannya, kamu tidak dikurniakan kenabian, kami dikurniakan kenabian. Jawapan begitu betul kan? Tidak ada salahnya pun. Kerana perlantikan sebagai Nabi bukan hak manusia, hak Allah. Jadi wajar sahaja Rasul-Rasul ini berkata, walakinnallaha yamunnu alaina. Allah pilih kami, Allah tak pilih kalian. Ya, kami manusia macam kalian, tetapi lebihnya kami mengatasi kalian adalah Allah kurniakan kami kenabian. Allah tak kurniakan kepada kalian. Ini ucapan yang benar. Tetapi betapa banyak ucapan yang benar sekalipun hanya menjauhkan mad'u daripada pendakwah. Sebab itulah bukan sekadar perkataan itu benar, tetapi cara perkataan itu disampaikan pun mesti menyebabkan orang dekat, orang tidak jauh. Orang tidak jauh. Hari ini ada penjarakan fizikal. Jauh sesama manusia kerana peraturan dan SOP. Tetapi dulu-dulu Allah Ta'ala dah ajar. Manusia boleh pergi jauh daripada kamu bukan kerana perkataan kamu tu batil, perkataan kamu tu benar, tetapi lam faddu min haulik, orang lari kerana cara kamu cakap itu menunjukkan kamu sombong. Kamu merasakan kamu yang tinggi ilmu, kami ni rendah belaka. Sedangkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Para ulama kata watawasau maknanya kamu berpesan dalam keadaan kalau orang tu berdiri, kamu berdiri. Jangan kerana mad'u itu duduk, kamu berdiri seolah-olah kamu lebih tinggi daripada dia. Jangan sekali-kali pendakwah merasakan dia lebih baik daripada mad'u. Jangan sekali-kali bercakap atas dasar aku malaikat dan ini semua syaitan dan iblis. Jangan sekali-kali menuturkan perkataan-perkataan yang menunjukkan kehinaan dan sarkastik kepada mad'u. Sebab itulah para anbiya dengan penuh merendah diri, M yang keempat, dengan penuh merendah diri berkata, kami benar manusia macam kalian, tetapi Allah mengurniakan kepada hamba-hambanya apa yang Allah Ta'ala mahu kurniakan. Mereka tak sebut pun mereka. Mereka tak sebut pun mereka. Mereka sebut, ada hamba Allah ni yang diberikan kenabian. Mereka tak rujuk diri mereka. Mereka kata, ada manusia diberikan Allah kelebihan tuan-tuan. Indirectly merujuk kepada mereka. Tetapi Nabi-Nabi tak guna bahasa direct. Nabi-Nabi berlapik dalam berkata-kata untuk mengelakkan penjarakan, untuk mengelakkan mereka pergi jauh. Nanti kaum akan kata, sombongnya, dia orang belagak, dia orang dapat kenabian. Benarlah apa dia orang kata tu, tetapi nampak macam sombong sangat. Para Nabi jaga, ya. Dah, Kak jangan simpan. Kak terus bagi tahu, Kak. Terus, silakan. Hafiz. Soalan yang saya cuba fahami, soalan Kak Rozi. Kita kan bila terdesak, especially dengan anak-anak kan, aku ni ayah kamu, dengarlah elok-elok. Kita terpaksa guna title. Aku ni Rasul, dengarlah kalau nak selamat. Tak. Orang yang menggunakan kuasa, orang yang menggunakan title, orang yang cepat sangat menggunakan autoriti, maknanya hujahnya lemah. Dia tak ada hujah. Sebab itulah menarik, ya, para rasul dalam surah Ibrahim ini kita dapat lihat mereka berhujah. Mereka tidak cepat mengatakan ikut korang lah. Kalau korang tak nak ikut rasul yang dah diutuskan, mereka tidak putus asa. Bahkan mereka menyantuni, mereka cuba selotok, mereka cuba sedaya upaya
menggunakan objek-objek di langit. Hari ni mungkin nak fokus pada apa boleh belajar daripada bulan. Esok apa boleh belajar daripada matahari. Sebab tadi kan fatiris samawati wal ard. Hari ni apa boleh belajar daripada pohon tamar. Hari ni apa boleh belajar daripada binatang. Setiap hari para rasul apa objek-objek yang bersesuaian bagi memahamkan kaumnya. Para rasul tidak akan pergi dengan hanya berkata, ikutlah saya ni memang diutuskan. Ya, para rasul memang menyebut mereka rasul, tetapi mereka mengutamakan hujjah dan bukan menonjol-nonjolkan sangat uniform yang diorang pakai ataupun name tag yang mereka pakai. Seolah-olah begitulah Kak, kalau kita nak mudah faham. Ya, sebab tu dalam parenting anak-anak pun, ya, tanda ilmu parenting remah adalah dengar je lah cakap ayah. Solat lah, jangan nak lawan. Itu tanda tak ada hujah. Itu tanda kita semayang pun tak tahu sebab apa. Walhal kalau kita ada sebab untuk semayang, macam-macam cerita kita boleh kaitkan, lalu anak faham kenapa kena semayang. Kerana tak berfikirlah, kita tak ada hujah. Dan bila tak ada hujah, kita marah-marah. Gitu. Jadi lebih kurang macam itulah Kak Rozi. Boleh Yang kelima boleh Kak? Sorry Kak Rozi, kalau bunyi saya baru tahu ada orang tengah renovate pula dah kat sebelah. Harapnya tak mengganggu. Yang kelima Kak Rozi dan kawan-kawan semua, puan-puan semua, yang kelima kita dapat belajar daripada para rasul adalah menghargai nikmat atau bersyukur. Subhanallah. Kita dapat lihat para rasul ketika mereka dimaki, dicerca, diherdik, dicabar, bagaimana para rasul boleh kekal bertenang? Kekuatan apakah ini? Ya, kita boleh lihat para rasul berkata, ya, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Para rasul dimaki, para rasul dihina, tetapi mereka kekal bertenang dengan berkata alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan mudah-mudahan kami dari kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Wa qad hadana subulana. Terkadang dalam hidup kita sedih sebab tak dapat apa kita nak. Sebagai contoh, kita tak dapat apa yang kita nak, iaitulah satu orang tu berubah perangainya. Para rasul pun wajar bersedih tau. Allah, ni dah hari yang ke-400. Ini dah hari yang ke-500. Dah 2-3 tahun dah bercakap pada diorang ni. Diorang bukan pekak pun. Diorang ada telinga, diorang dengar apa kita cakap. Tapi tak berubah langsung. Sedihlah orang yang macam ni. Ini bukan orang yang bersifat bersyukur. Sebab tu surah ni, surah Ibrahim ni ada ayat la in syakartum la azidannakum. Dia tema utama surah ni adalah kesyukuran. Orang yang sentiasa bersyukur dan mencari sebab-sebab untuk bersyukur, dia tidak akan cepat marah-marah dan mengeluh. Antara contoh mengeluh adalah sedihlah kalangan para rasul, ya, ataupun kalangan rasul dengan para sahabat. Barangkali sesama mereka ada sesi luahan rasa. Tak fahamlah diorang, hati betul lah. Kita target hari ni dapat 10 orang, seorang pun tak dapat. Geramnya. Kadang kita nak sangat apa yang kita nak. Kita terlupa untuk menghargai apa yang telah Allah Ta'ala beri. Antara sebab para rasul ini, waqad hadana subulana. Tak apalah kalau mereka tak dapat hidayah. Tak apalah kalau mereka tidak mahu hidayah. Sekurang-kurangnya kita masih ada hidayah. Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya kita masih lagi Muslim. Kita nak orang lain beriman. Kita nak anak-anak muda berubah. Tapi nampak gaya mereka tak nak berubah. Tak apa. Ya, yang penting buat masa ni kita dulu kena istiqamah dengan Islam yang kita terima, dengan hidayah yang Allah Ta'ala beri. Jadi dalam hidup kita tuan-tuan, jangan terlalu mengeluh benda yang belum kita dapat. Jangan lupa berterima kasih pada Allah apa yang telah Allah Ta'ala beri.
waqad hadana subulana. So Nabi-Nabi ni menghadirkan perasaan syukur. Tak apalah ramai menolak dakwah kita, kita tak akan marah-marah, sebab hidayah urusan Allah. Dan yang kedua, sekurang-kurangnya kita tak boleh nak selamatkan orang, kita dah ada orang-orang yang dah selamat. Jangan kita tu nampak sangat angka hari ni kena 10 orang, esok tambah lagi 10 orang. Kita terlupa dah ada 10 orang kat belakang ni yang dah beriman 10 tahun. Jangan terlalu gairah nak kejar ke depan sampai lupa berterima kasih pada Allah apa yang dah ada di belakang. Itu M yang kelima. M yang keenam kita nak belajar di sini adalah model kesabaran. Tuan-tuan, bila kita baca kisah-kisah ini, kita seharusnya meraih model dalam hal-hal kesabaran. Ya, bagaimana para rasul ya menampilkan akhlak seorang yang sabar. Kau membaling dengan batu, Rasul melontar buah. Kau maki marah-marah, Rasul kekal mengukir senyuman. Kekuatan itu datang daripada mana, tuan-tuan? Datang daripada walanasbiranna ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Macam mana nak ada kekuatan untuk sabar? Sabar ni maksudnya apa? Tahan mulut kamu daripada berkata-kata sebagaimana musuh-musuh kamu mahukan kamu berkata-kata begitu. Musuh attack kita, musuh keyboard warrior kita, musuh maki kita. Mereka harap kita buka mulut dan kita yang di akhirnya menonjolkan perangai kita tidaklah sehebat yang disangka. Perangai pendakwah sama dengan musuh-musuhnya. Wal'iyadzubillah. Maka sabar adalah menahan mulut dan tangan daripada respons bagaimana musuh-musuh punya tangan dan mulut mereka. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Kami akan tahan tangan kami, kami akan tahan mulut kami daripada keburukan yang kalian sebut tentang kami. Apa yang kalian cuba aturkan kepada kami tak akan mengganggu kemampuan kami mengawal emosi kami. Kami still ada switch untuk menekan butang marah, tapi kami tak akan tekan. Remote tu masih tangan kami. Kami tak akan bagi marah kepada kalian. Semua orang ada marah. Semua orang ada emosi marah. Dan setiap kita ada remote. Kalau kita tekan, kita jadi marah. Dan jangan beri remote ini kepada kaum anda. Jangan beri remote ini kepada musuh anda. Jangan biar musuh menyebabkan anda marah. Jadi, para rasul mengajar kita kekal mengawal dan menahan sabar. Dan rahsianya adalah wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Anda percaya Allah Ta'ala menyusun apa yang terjadi pada setiap hari untuk kebaikan anda. Anda percaya musibah yang terjadi dari hari ke hari, tentangan yang dilakukan ke atas Nabi, semua ni ada tujuan, semua ni ada kebaikan. Allah Ta'ala nak bagi pahala barangkali, bangan kita barangkali Allah nak beri kita pengalaman yang sangat berharga di masa depan. Jadi banyak kebaikan Allah Ta'ala sudah beri. Ini makna tawakal, anda bersangka baik pada Allah. Ini makna fasabrun jamil. Bukan setakat tahan mulut dan perkataan, tetapi meyakini Allah Ta'ala ada hikmah apabila menyusun atur terjadi yang kita tidak ingin. Akhir sekali, tuan-tuan, memohon pertolongan kepada Allah. Ini nampak jelas bila para rasul mahu disingkirkan dari tanah air mereka. Mereka mahu disingkirkan, para anbiya melakukan perbuatan mengangkat tangan dan berdoa. Wastaftahu, ya, maksudnya Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Para rasul akan melafazkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya Allah, kau bertindaklah ke atas kaum ini. Kebimbangan kami adalah kalau kaum seperti ini kekal atas kami, tak boleh kami bayangkan bagaimana rosaknya generasi baik penghukum. Nabi-nabi menyerahkan kepada Allah urusan jabbar, urusan anid ini. Dan akhirnya Allah Ta'ala memusnahkan mereka. Kerana mereka seumpama kanser yang berbahaya
yang boleh merebak dan menghasilkan generasi-generasi zaman berzaman yang merosakkan kemanusiaan dan merosakkan muka bumi Allah. Jadi akhlak nombor 7 ni penting. Lepas berdakwah, jangan lupa berdoa. Lepas berdakwah, minta kekuatan daripada Allah agar berikan kurniakan kami sabar. Minta pada Allah, Allah berilah hidayah pada kaumku, mereka tidak mengetahui. Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamun. Ya, lepas kita berdakwah, angkat tangan agar Allah terimalah dakwah yang aku lakukan hari ini. Jadi tuan-tuan, jangan lupa untuk angkat tangan agar Allah ampunkan kesilapan-kesilapan teknik berdakwah yang kita lakukan hari ini. Angkat tangan berdoa agar Allah kurniakan kekuatan untuk kita bersabar. Angkat tangan pada Allah untuk mengucapkan terima kasih kerana bagi peluang untuk tambah pahala. Ada banyak sebab untuk angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7M daripada kisah para rasul. Wallahu a'lam. Ada soalan?